السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر بالتمام بالخير. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah baik-baik serta diamlah, semoga kamu beroleh rahmat. Surah Al-A'raf. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita menyambung pengajian perkongsian kita berkenaan dengan ilmu tajwid. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk tajuk yang baru. Dan sebelum itu tuan-tuan, kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan surah Al-Fatihah. Moga-moga kelas kita pada malam ini dirahmati dan diberkati olehnya, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Baik tuan-tuan, insyaAllah sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama mendengar hadis Nabi SAW. InsyaAllah ini kita sentuh besar 9 tuan-tuan. Pada nombor Roman yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Roman yang kelima Muka surat 9. Hadisnya pendek sahaja. Daripada Nu'man bin Bashir bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Saya ulang, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Artinya, sebaik-baik amal ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Riwayat Al-Baihaqi dan dalam kitab Syu'ab Al-Iman. Dia beritahu kepada kita bahawa amal ibadat yang baik di kalangan umatku ialah membaca Al-Quran. InsyaAllah mudah kita
kalangan umat pembaca Al-Quran, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita telah selesai membincangkan tentang berkaitan dengan hukum mad lazim. Kita harap insya-Allah tuan-tuan dapat ingatkan kembali ulang kaji balik insya-Allah. Insya-Allah nanti kalau ada ulang kaji nanti kita akan tengok sama-sama dan kita akan sebutkan hukum-hukum yang telah kita belajar. Dan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan kita akan masuk pada muka surat 121 tuan-tuan muka surat 121 unit 12, iaitu berkenaan dengan huruf lam yang bertanda mati. Huruf lam yang bertanda mati ataupun kita sebut dalam bahasa Arabnya fil lughatil arabiyyah al-lam sakinah. Al-lam sakinah. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada muka surat 122. Baik, sebelum saya nak pergi kepada pengenalan tuan-tuan, kita dulu pernah belajar berkenaan dengan alif lam. Kalau tuan-tuan belajar zaman-zaman dulu, saya belajar dulu alif lam ni kalau kita ikut secara asasnya terbahagi kepada dua. Ada yang kita sebut alif lam qamariyah, ada satu lagi kita sebut alif lam betul tak? Syamsiyah. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah, kaedah dia kita senang je. Alif lam qamariyah, bila kata lam yang bertanda sakinah, lam ni lah. Ini huruf lam. Kemudian hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan lam. Baik, bila berkata dengan lam ni, dulu zaman belajar sekolah hafal, sekolah Maryam tu ada alif lam, kita panggil qamariyah. Alif lam qamariyah. Qamariyah. Di dalam qamariyah ada hamzah wasl, kemudian ada lam yang bertanda mati. Kemudian alif lam syamsiyah, yang mana pada alif lam ini ada atasnya ada tanda betul tak? Satu. Kita panggil alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Kena alif lam syamsiyah senang dia tuan. Kita ingat yang ni. Ini bentuknya sama dengan ni, huruf shin, alif lam syamsiyah. Kalau yang ni tak ada huruf, tak ada satu, kita panggil alif lam qamariyah. Qamariyah ni kalau kita translate dalam bahasa Melayu, qamariyah yang betul tuan. Bulan. Syamsiyah matahari. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan, sahabat-sahabat tuan-tuan ada dalam Syamuddin ke, Syam ke, maksudnya matahari lah. Qamar ke, Qamari ke, bulan ke. Okey, tuan-tuan, kita masuk kepada 122. Kita baca pengenalan. Okey, tuan-tuan, tajuk ni dia nak menceritakan tentang berkenaan hukum alif lam. Yang mana alif lam ni sama ada kita nak baca secara idgham. Idgham ni bukan hukum kepada idgham bila guna, idgham ma'al guna. Idgham ni kita fokuskan kepada memasukkan ataupun tidak memasukkan, ataupun kita baca secara izhar, secara jelas, ataupun kita baca secara idgham, maksudnya ada tanda satu. Okey. Kemudian dia nak terangkan juga kepada tuan-tuan, kepada kita semua, bahawa huruf lam ini mempunyai pelbagai maksud. Baik, kita pergi kepada pengenalan. Baik, huruf lam yang bertanda mati ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Betul tak tuan? Banyak dalam Al-Quran kan? Selain pada lam, huruf apa lagi tuan-tuan yang banyak? Huruf waw. Waw. Waw pun banyak juga. Waw bermaksud dan. Waw bermaksud dan. Ini penting kita tahu tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita baca tak cukup nafas, kita tak boleh berhenti pada mana-mana tempat dengan sesuka hati. Takut nanti maksud ayat yang kita baca tergantung, kemudian nanti kita teruskan dia tak sempurna bacaan. Ayat itu kita takut. Okey, baik. Kalau tak tahu tak apa. Tapi kita kena belajar supaya kita mengetahui di manakah hukum waqaf dan di manakah hukum kita
nak mulakan sesuatu bacaan apabila kita berhenti. Okey, tuan-tuan. Huruf lam yang bertanda mati ini banyak terdapat di dalam Al-Quran, sama ada daripada kategori nama isim. Ini dalam kaedah bahasa Arab. Kata nama dalam bahasa Arab kita panggil isim. Alif sim mim tu isim. Kata kerja kita panggil fi'il. Dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Kata nama apa tuan-tuan? Nouns kan? Kalau kata kerja verb kan? Okay. Atau huruf. Atau dia ada 3. Isim, fi'il ataupun huruf. Okey. Dia nak beritahu lah bahawa perkataan huruf lam, bukan perkataan, sorry kan, nak beritahu pada kita semua huruf lam ini yang bertanda mati ini banyak terdapat dalam Quran, dan dia mempunyai beberapa kategori, sama ada isim, fi'il ataupun huruf. Dan kita lihat contoh di bawah. Lam yang bertanda mati, okey, kita ambil kata nama ataupun kita sebut isim, al-ismu, al-ismu. Okey, contoh dia al-sinatikum. Baik, yang kedua kata kerja kita sebut dalam bahasa Arabnya al-fi'lu. Okey, contoh wa qur rabbi. Kemudian huruf al-harfu barrabbukum. Dia terangkan kepada kita ini tentang kaedah dalam bahasa Arab. Baik, kita lihat bawah tuan-tuan. Pembahagian huruf lam yang bertanda mati secara ringkasnya. Huruf lam yang bertanda mati ini boleh dibahagikan kepada 5 bahagian. Tengok tuan-tuan, huruf lam saja boleh dipecahkan berapa bahagian? 5 bahagian. Yang pertama lam al-isim, yang adalah kata nama. Kemudian lam al-ta'rif. Ni tak ada tadi lah. Yang tadi tak ada, yang ada 3 kan? Kata nama, kata kerja, huruf. Ini yang tambahan. Lam al-ta'rif. Ini tata bahasa Arab. Apa tu kan kita belajar insyaAllah. Kemudian lam al-fi'il, lam kata kerja. Kemudian lam al-huruf, lam al-harf, iaitu lam berkaitan dengan huruf. Kemudian lam al-amr. Apa maksud lam al-amr ni tuan-tuan? Lam yang bermaksud perintah. Kata nama al-ta'arif. Al-ta'arif ni maksudnya kita mudah untuk mengenali. Contoh, bila kata ada alif lam, maksudnya kita kenal orang tu. Macam mana sebut al-fil. Fil dalam surah fil, gajah kan? Al-fil dia nak khususkan pada nak menunjuk alif lam itu, kita tahu fil ni bentuk dia macam mana. Dia ada ekor, dia ada belalai, dia ada apa tu kita panggil tanduk tu. Allahumma salli ala gading kan? Okay, baik. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada muka surat 123. Kita pergi satu persatu. Okey. Kita pergi kepada lam al-isim. Okey. Lam al-isim, huruf lam yang ada pada kata nama. Okey. Lam al-isim ini terdapat pada kata nama yang terletak di tengah perkataan. Tuan-tuan gariskan yang beritahu lam al-isim ini terdapat pada kata nama yang mana terletak di tengah perkataan. Okey. Merupakan huruf lam yang asli. Huruf lam ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan contohnya adalah seperti berikut. Okey, kita boleh tengok di situ tuan-tuan dan puan-puan. Contoh di situ sultana. Sultana. Okey. Salsabila. Ini surah apa tuan-tuan? Hari Jumaat kita selalu baca. Imam kita pada sini. Surah apa tuan-tuan? Salsabila. Surah Insan. Okay, Al-Insan. Kemudian Al-Sinatikum. Al-Sinatikum. Okay. Ini adalah lam al-isim kita panggil, yang mana lam ini terletak di tengah perkataan. Boleh tuan-tuan Baik, kita pergi kepada hukum. Hukum bacaan bagi lam al-isim ni tuan-tuan wajib dibaca dengan bacaan izhar. Izhar ni maksudnya iaitu terang, nyata dan tanpa dengung. Kita ambil satu contoh tadi, sultana.
Ini lam al-isim, lam yang ada kata nama, yang kata nama. Sultana. Sul ada alif kecil, baris 2 di atas. Baik. Yang mana sini tuan-tuan terdapat huruf lam asli. Lam asli maksudnya lam yang kita kena baca secara izhar. Lam ini mati. Kemudian kita kena, dia berada di tengah-tengah perkataan. Berada di tengah perkataan. Maka bacaan dia tuan-tuan ialah cara bacaannya izhar. Bila kata izhar tak ada nun tuan-tuan. Contoh bacaan sultana. Sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3. Sultana. Baik, sekali lagi tuan-tuan. Sultana. Dia tak menekan, dia mudah. Sultana. Sultana. Dia berada dalam perkataan, di tengah-tengah perkataan. Sultana. Dia tak macam sultana. Tutup. Bagi tahu pada kita bacaannya secara izhar. Baik. To ke zo tu. Ya? To ke zo. To. Yang ni alif kecil. Alif kecil. Alif kecil. Sultana. Okey, baik. Okey, baik tuan-tuan. Seterusnya kita pergi kepada lam at-ta'rif. Okey. Ini sekadar pengenalan bagi lam al-isim. Nak bagi tahu pada kita, ini adalah lam yang tak boleh kita baca secara dengung. Kena baca secara izhar. Jelas, terang dan nyata. Okey, baik. Okey, boleh tuan-tuan Okey. Al-isim. Okey, kita pergi yang kedua lam at-ta'rif. Kita sebut lam at-ta'rifi. Lam at-ta'rif merupakan huruf lam yang bertanda mati. Dia mesti lam yang bertanda mati. Sebab kita bincang tajuk kita besar ni adalah lam sakinah. Baik. Merupakan huruf lam yang bertanda mati yang terletak selepas hamzah wasal. Lam yang terletak selepas hamzah wasal, seperti al-yawma dan al-lazina. Okey, kita teruskan teman-teman. Huruf lam at-ta'rif ini merupakan lam tambahan, iaitu zaid, disebut dalam bahasa Arab zaidah. Ketika memulakan bacaan, hamzah wasal ini hendaklah dibaca dengan baris di atas, seperti al-yawma dan al-lazina. Huruf lam at-ta'rif ini dibahagikan kepada dua, iaitu lazimah dan ghairul lazimah. Apa dia ni tuan-tuan? Lazimah ni lazim ataupun kebiasaan. Kita sebut ghairul lazimah ni bukan kebiasaan. Baik. Okay, kita balik kepada muka 21, 2, 3 tadi. Okey. Lam at-ta'rif ialah lam yang bertanda sukun atau bertanda mati, yang mana terletak selepas huruf hamzah wasal. Lam ini terletak selepas hamzah wasal. Baik tuan-tuan, hamzah wasal tu yang mana tuan-tuan? Yang ni contoh alif, ni kita panggil hamzah wasal. Okey. Kemudian selepannya lam yang kita nak belajar ni, lam ta'rif. Ni kita panggil lam at-ta'rif. Al-yawma. Ataupun satu lagi tadi, al-lazina. Al-lazina, hamzah wasal
Kemudian ada tanda sabdu berbaris atas allazina. Baik. Okey. Ini kita namakan lam ta'rif. Sebab apa lam ta'rif saya ulang tadi tuan-tuan? Lam ta'rif sebelumnya ataupun selepas hamzah wasal terdapat huruf lam yang bertanda mati. Okey. Baik. Macam yang ni tuan-tuan, yang ni nanti kita akan tengok. Ini dari segi bacaan, dari segi tulisan. Kalau kita pecahkan dari segi bacaan, dia akan jadi macam ni. Al-lazina. Okey, hamzah wasal. Al-lam. Al-lazina. Ini dari segi bacaan. Al-lazina. Kita gantikan sabdu ini, asal usul dia bacaan. Kalau kita baca, ini dari segi tulisan dia, al-lazina. Kemudian dari segi apa, dalam Al-Quran resam Osmani telah dipermudahkan, digantikan lam dua baris ini kepada tanda sabdu. Ini asal dia bacaan. Okey, yang ini dari segi tulisan dalam resam Osmani Al-Quran yang kita ada sekarang. Okey, itu sebab ada alif lam. Kalau kita tengok sini, ada tak alif lam? Dia kata, Ustaz kata ada lam tanda mati, tapi ini tanda sabdu. Tapi hakikatnya ni tuan-tuan, bacaan dia. Okey, ini dari segi tulisan, bacaan dia yang asalnya inilah dia. Di sini terdapat lam mati, sebelumnya ada hamzah wasal. Yang ni tak payah, sebab kita nampak secara jelas selepas hamzah wasal terdapat lam ta'rif. Okey, baik. Kemudian dia beritahu pada kita lam ta'rif ini merupakan lam tambahan ataupun kita sebut zaidah. Kemudian kenapa zaidah tuan-tuan? Dia berlaku ketika memulakan bacaan, hamzah wasal ini dah dibaca dengan baris di atas. Okey. Kalau kita nak baca ketika wasal, contoh tuan-tuan, kita nak baca, kita dah berhenti, kemudian kita nak mulakan bacaan, maka hamzah wasal ini kita letakkan baris atas. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Kita berhenti allazina, tak cukup nafas. Kita nak mulakan bacaan tuan-tuan, hamzah wasal ini kita gantikan dengan baris atas. Kita tak boleh gantikan dengan baris bawah ataupun baris depan. Ini kaedah tuan-tuan. Okey, baik. Jom kita pergi sama-sama tuan-tuan, satu persatu kita pergi kepada pembahagian lam at-ta'rif pada muka surat 1, 2, 4. Okey. Tuan-tuan, dia bukan cerita tentang, dia nak cerita tentang sama ada kita baca secara izhar ataupun secara idgham je. Okey. Baik, hukum lam ta'rif ada dua, iaitu kita sebut yang pertama lazimah. Lazimah ni kebiasaan, lazim, kan? Okey, apa maksud dia tuan-tuan? Boleh dipisahkan antara huruf lam dengan perkataan. Okey, itu lazimah. Okey, ini tuan-tuan macam mana nak tahu ni Ustaz? Kami ni bahasa Arab dia tak tahu, ini kaedah bahasa Arab. Maksudnya tuan-tuan, kita perlu, maksudnya ini nak beritahu pada kita perkataan ini boleh dipecah kepada dua, alif lam satu, kemudian perkataan yang seterusnya satu. Dan ada satu lagi bahagian kita sebut ghairul lazimah tuan-tuan. Tidak boleh dipisahkan antara lam dengan perkataan. Contoh tadi al-lazina ni tuan-tuan. Contoh dia al-lazina. Yang ada sabtu ni tuan-tuan, kita panggil apa? Lazimah. Ghairul lazimah. Boleh tuan-tuan? Okey, saya pakai pen warna merah. Tak asing nama. Kalau ada nak tahu beza antara ni tuan-tuan, nak bezakan antara lazimah dengan ghairul lazimah, dia mesti ada. Kalau ghairul lazimah, dia ada tanda sabtu. Ghairul lazimah. Ini dia. Kemudian kalau lazimah tidak ada sebarang tanda sabtu. Okey, saya buat sekali tuan-tuan. Kita nampak.
lam. Apa tadi tuan ta'rifan? At-ta'rif. Dan ta'rif terbagi kepada dua, iaitu lazimah ghairi lazimah. Okey. Ghairi maksudnya tuan-tuan adalah maksudnya bukan kebiasaan. Bukan. Okey. Lazimah ini dia pada huruf lam ada tanda sukun. Kemudian ghairi lazimah ni kalau kita kenal di atas lam ini ada tanda sabdu. Okey, baik tuan-tuan. Contoh kita keluarkan tadi al-yawma. Kemudian contoh dia al-lazina. Okey. Al-lazina al-yawma. Untuk lazimah ni tuan-tuan, kita boleh pecahkan kepada dua. Boleh kita pisahkan alif lam dengan perkataan iaitu yauma. Okay. Untuk al-lazina tidak boleh dipisahkan. Dia akan jadi alif lam. apa tuan-tuan? Al-lazina. Dia akan jadi nak beritahu bahawa sabdu itu menunjukkan terdapat dua lam, satu lam mati, satu lam hidup. Al-lazina. Okey. Boleh tuan-tuan Okey. Ini pengenalan untuk lam at-ta'rif. Lam at-ta'rif. Jangan kita betul tuan. Lam at-ta'rif. Tak ada tanda ni. Okey, baik. Okey. Kemudian kita lihat yang kedua tuan-tuan, huruf A bawah tu. Kita tengok sama-sama. Baik. Huruf lam at-ta'rif ghairul lazimah. Okey, baik. Yang untuk lazimah ni kita bincangkan nanti. Kita bincang kepada ghairul lazimah ni dulu tuan-tuan. Okey, baik. Huruf lam at-ta'rif ghairul lazimah di sini tidak boleh dipisahkan. Huruf lam at-ta'rif di sini tidak boleh dipisahkan dengan perkataan selepasnya dan cara bacaan terbahagi kepada tiga. Okey, baik, kita lihat yang pertama. Ini nak menunjukkan lam at-ta'rif ini ada bacaannya, ada berapa bacaan tuan-tuan? Ada tiga bacaan. Cara bacaan terbahagi kepada tiga. Yang pertama tuan-tuan, jika huruf lam at-ta'rif ini bertemu dengan huruf ya. Selepas lam ta'rif ini ada huruf ya, maka wajib dibaca dengan izhar seperti wal yasa'a dalam surah Al-An'am ayat 6. Surah Al-An'am juzuk yang ke-6, surah yang ke-6 ayat 86. Okey, kemudian ada contoh ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Okey, kita highlightkan di situ pada wal Yas'a, yang mana huruf at-ta'rif ini bertemu dengan huruf waw. Bertemu dengan huruf ya. Okey, maka dibaca dengan izhar. Okey, kita pecahkan lagi tuan-tuan. Cara bacaannya ada tiga. Sekiranya bertemu dengan huruf lam ta'rif, bertemu sedepannya huruf ya, maka bacaannya kita pada turunan bacaannya adalah secara izhar. Baik. Yang kedua tuan-tuan, jika huruf lam at-ta'rif ini bertemu dengan hamzah, maka wajib dibaca dengan izhar juga, seperti al-ana dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama tuan-tuan. Al-ana khaffafa
sekarang ni yang kedua, lam ta'rif bertemu dengan huruf hamzah, maka bacaannya secara izhar. Izhar ni tuan-tuan senang cerita tak ada demo, jelas, bacaan dia jelas. Okey, kita teruskan lagi. Jika huruf lam at-ta'rif ini bertemu dengan huruf lam, maka wajib dibaca dengan idgham seperti berikut. Tadi dua dah izhar. Sekarang ni lam ta'rif bertemu dengan huruf lam, maka wajib dibaca bukan izhar, tetapi dibaca dengan idgham. Idgham ni contoh kita memasukkan. Okey. Tadi lam ta'rif yang ketiga tu kan, lam ta'rif bertemu dengan huruf lam, maka dibaca dengan idgham. Idgham. Okey, bacaan idgham. Ini dia. Contoh kita lihat sini satu tuan-tuan, kita dah buat kat depan ni. Allazina. Kalau yang ni tadi tuan-tuan, kita terus lompat al-yawma. Jadi kita Allah. Nampak tuan-tuan? Allah. Sebab apa? Lam ta'rif tadi bertemu dengan lam, maka dibaca idgham, dia akan jadi macam ni. Ini contoh. Ini contoh dari segi penulisan. Yang ni saya dah buat dari segi bacaan. Allazina, dia ada tanda sabdu. Kemudian ini kita dah baca bacaan lam ta'rif bertemu dengan huruf lam yang berbaris. Nampak? Allazina, itu idgham. Yang tadi al-yawma izhar, yani allazina. Boleh tuan-tuan bezakan? Boleh Okey, itu kita panggil lam bertemu dengan lam, maka dibaca dengan secara idgham, memasukkan allazina. Okey, baik. Kita baca sama-sama contoh yang diberikan dalam kitab kita. Kita baca yang nombor 1 yang atas tu, warna biru tuan-tuan. Okey, saya padam dulu. Okey. Nak bagi tahu tuan-tuan. Okey, kita padam. Okey. Kita pergi yang pertama tuan-tuan. 1, 2, 3. Wallazani. Okey. Kemudian yang kedua, alladhi. Nampak tuan-tuan? Kemudian alladhina. Yang tadi contoh. Kemudian walladhi. Kemudian Allah. Kat situ pun kalimah Allah pun, di mana pertemuan huruf lam ta'rif dengan lam, maka di situ kita baca secara idgham. Allah. Ini sebut sama apa? Allah. Allahu Akbar. Tak ada, kalau contoh tak ada idgham. Macam mana bunyi dia tuan? Allah. Allah, kan? Allah, kan? Jadi kalau ada idgham, Allah. Okey, contoh allazi tadi tuan-tuan, kalau tak ada idgham. Alazi. Macam mana? Allazi. Macam mana? Alazi. Dia macam pelik-pelik sikit bunyi dia kan. Allazi, kalau tak ada idgham. Okey, yang ni dia bagi tahu pada kita tuan-tuan, lam ta'rif ni bertemu dengan lam, maka kita baca secara demu idgham. Bukan kita baca idgham masuk ke situ tuan-tuan, bukannya kita baca dua harakat, satu saja. Alladhi. Okey. Okey. Kalau tadi al-yawma dia terus al-yawma. Kalau kita letakkan al-yawma tu ada tanda apa? Tanda sabtu macam mana tuan? Al-yawma. Betul. Al-yawma. Macam boleh punya kan. Tapi nak bagi tahu lah. Okey. Ini bagi tahu. Okey, kita tengok bacaan. Okey, satu lagi tuan-tuan yang terakhir. Wallai. Okey, jom kita pecahkan sama-sama tuan-tuan. Kita pergi satu persatu. Wallazani. Kita pecahkan. Okey, ini dari segi penulisan dia. Wallazani. Okey, ini dari segi
Wallazani. Yang ini kita jangan baca tuan-tuan, sebab ini adalah hamzah wasal. Disebut huruf hamzah wasal tidak ada dari segi sebutan. Terus lompat kepada huruf lam. Wallazani. Sama tak tuan-tuan? Wallazani. Ini dari segi penulisan, dari segi bacaan. Kita pecahkan, di sini terdapat huruf lam ta'rif, lam mati bertemu dengan huruf lam, maka bacaannya kena dengung. Kita baca secara idgham. Okey. Wallazani. Tapi tuan-tuan jangan dengung panjang sangat, dua harakat tak boleh. Satu je. Wallazani. Siratal ladzi. Siratal ladzani. Dia boleh musik tu. Siratal ladzani. Siratal ladzi. Tak boleh. Kena baca siratal ladzi. Satu harakat sahaja. Okey, boleh tuan-tuan ni saya pecahkan. Kita ambil satu lagi contoh. Kita ambil contoh al-lazi. Okey, nice. Al-lazi. Al-lazi. Ini dari segi penulisan sorry. Ustaz yang nombor 6. Oh, 6 tu. Wallai Wallahi tu. Boleh. Jadi tengok sama-sama. Wallahi. Wow. Kemudian ada hamzah wasal, kemudian lam, kemudian ada hamzah. Wallahi. Kemudian panjang, ada ini. Kita pecahkan. Ini dari segi penulisan, kita buat dari segi bacaan. Wan, ada hamzah wasal, la ada dua, walla. Kemudian baca terus hamzah wasal, walla. Kemudian ada pada panjang, kemudian hamzah baris bawah. Okey. Kita tuan sambung kan? Kita baca yang pertama, yang penulisan. 1, 2, 3. Wallai. Okey, ini dari segi bacaan. Wallai. Okey, ni boleh tuan-tuan dapat? Boleh ya? Okey, baik. Okey, baik. Itu adalah berkenaan dengan lam ta'rif. Maksudnya kita baca tadi, hukum lam ta'rif terbagi kepada dua, iaitu lazimah dengan ghairul lazimah. Ghairul lazimah terbahagi kepada tiga cara bacaan. Yang pertama, apabila lam ta'rif bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf ya, maka kena baca secara izhar. Yang kedua, apabila lam ta'rif bertemu dengan hamzah, maka kita kena baca secara izhar, jelas. Dan yang ketiga, kita kena baca secara dengung ataupun kita kena memasukkan yang disebut idgham apabila lam ta'rif bertemu dengan